Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir wa tamim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Alim, ya Alim, ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma, Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Baik, ini ialah surah Muhammad. Surah Muhammad ini ialah surah yang turun di Madinah. Surah turun di Madinah. Antara surah-surah pendek tapi turun di Madinah. Selepas kita belajar surah Az-Zumar, iaitu tauhid dalam ibadat. Kita belajar pula surah Hud, iaitu huraian bagi tauhid dalam ibadat. Kita belajar juga surah Hamim 7. Start daripada Hamim Ghafir sampai Hamim Ahqaf. Huraiannya duduk di, iaitu tauhid dalam berdoa. Huraiannya duduk di surah Hud dan beberapa surah lain lah. Dan maksud bagi doa ialah surah Maryam. Maka apabila sudah reti dah banyak perkara ni, maka tuntutan terhadap manusia, tuntutan pada manusia oleh Allah Ta'ala ialah berdoa terus kepada Dia sahaja. Maka apabila ajakan mengesakan Allah Ta'ala ini tidak dipenuhi, maka surah-surah jihad mula diturunkan. Itu surah jihadnya ialah surah Muhammad, surah Fattah, surah Hujurat. Ada juga lagi iaitu surah Anfal dan surah Taubah. Taubah ialah satu daripada beberapa surah yang tidak ada bismillah. Tidak ada bismillah di permulaan surah Taubah. Jadi tuntutan kepada semua manusianya ialah tidak boleh campur aduk tak boleh campur aduk berdoa pada Allah ataupun beribadat pada Allah dengan segala sesuatu apapun yang lain. Iaitu misalnya kita doa pada Allah, suruh orang lain doa. Misalnya kita nak doa pada Allah tapi kita suruh orang lain doa, perantaraan dipanggil. Satu lagi, tujuan kita berdoa tadi nak dapat berkat lah apanya, maka suruh nabi-nabi, wali-wali, malaikat nak dapat berkat. Iaitu nak dapat pertolongan dalam doa tadi. Selain daripada manusia menggunakan nabi, wali-wali dan malaikat-malaikat. Nabi, wali ni biasanya dah mati dah. Kalau yang masih hidup pun dia guna juga minta tolong. Ada juga yang lain dia guna malaikat-malaikat ataupun campuran daripada tiga jenis. Jadi orang-orang yang menggunakan doa dalam doa perantaraan gini ialah Syiah. Lagi Pupuk Habib. Selain daripada Pupuk Habib ialah ramai di antara tuk-guru pondok Malaysia. Dan ramai di antara jenis-jenis tarikat-tarikat.
di mana mereka tidak ajar pada manusia supaya berdoa direct pada Tuhan, tapi mereka buat tu supaya mereka dapat hasil, dapat upah. Ada satu lagi perantaraannya, tapi perantaraan dengan benda. Contohnya dengan azimat, dengan keris, dengan cincin, dengan kayu pun ada. Bertawassul dengan kayu. Kayu apa? Kayu yang dia berasa khamak. Benda yang kayu je. Bertawassul dengan kayu. Tuhan, kalau kamu dapat kayu ni, Tuhan murah rezeki. Kayu tu macam-macam lah. Kalau buluh, kalau orang memancing buluh, di Kelantan sana dia panggil buluh buku berambat. Iaitu dia punya buku dia tu dekat-dekat. Luar biasa lah tak? Ya adalah banyak-banyak tu yang pelik sikit. Jadi buku tu gini, jaga. Lepas tu rupa terpelik, pusing sana. Lagi pelik, lagi lah kayu. Itu buluh kayu pada, iaitu kayu tasnya, kayu apa macam-macam lah kayunya. Kayu kokaknya. Kalau buluh ada juga buluh lain apa dia? Dia panggil buluh tumpat. Pasal buluh ni biasanya berlubang. Ada angin dalam tu. Tapi buluh ni tak ada semua sekali tumpat belakang. Kalau jumpa buluh tumpat gini, ada juga. Ini dia panggil perantaraan melalui benda. Sepatutnya benda ni, perkara begini berlaku pada orang kafir saja. Orang Kristian kan dia ambil salib dia buat gini kan. I bless you my son. Macam-macam lah. Lepas tu mari seorang lagi dia ambil keras dia tu. Ya kawan ni pula puja benda tu, tapi simbolik bagi Nabi Isa. Lepas tu yang pok pula cium cincin dia mari semua cium cincin dia. Gitulah kau. Dah sungguh ni. Awak tak berhati ni tengok TV saja ya ni. Dia tidak cium tangan, cium cincin. Lepas tu ada tak yang cium cincin begini? Ada. Siapa dia? Dia tidak cium tangan tu guru dia cium cincin tu guru dia. Siapa dia? Lagi. Abi. Sebab tu nak cincin tu yang molek sikit lah. Dia kerisnya macam-macam ni sebagai perantaraan ni, semua jenis kufur. Maka apabila diajar semua perkara ni kepada manusia, tak herau juga apa jadi? Perang jawab dia. Maka surah jihad perlu dibelajar. Belajarlah. Baik. Jadi tujuan jihadnya apa dia? Iaitu supaya manusia tinggal segala kekufuran, segala syirik yang ada dalam hati, supaya mentauhidkan Allah. Berperang bukan untuk membunuh sesiapa. Berjihad tu, berjihad hanyalah untuk memastikan bahawasanya mentauhidkan Allah Ta'ala tu hidup di kalangan hati manusia. Tidak boleh nak hidupkan, nak tunjukkan kita ni berjaya dengan naik bendera. Kan pilihan raya naik bendera, bendera lah. Bila berlaku saja pilihan raya, semua bendera berlaku nak tunjuk dia menang. Islamnya bukan di bendera tu. Islamnya ialah duduk di hati. Cuma pasukan jihad tu dia ada bawa bendera sebagai simbolik ajalah. Benderanya ialah bendera hitam ya, bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dah sahabat hadis. Dia gitu. Wahara ni mengajar surah begini ni. Awak jangan duduk masuk syekh tak tutup pasal dah. Bila cakap jihad dia habis orang nak kutip bunuh, jangan.
Ini kita nak tahu macam mana yang sepatut dalam Islam ni, jihad ni. Jihad bukan nak bunuh manusia. Bukan tujuan tu. Jihad ialah untuk memastikan supaya agama ni dianuti oleh semua. Nabi kata, aku diperintah jihad sehingga tidak ada lagi manusia yang tak kata la ilaha illallah. Tu. Selagi siapa tak kata tu, perang juga. Gitu. Oh, tak tahu. Kita cek ni, kita cek. You don't care about any IS ke, apa dia lagi? Apa Al-Qaeda ke, tak kira siapa ni. Kita jangan cakap lagi, kita cek betul ke tak dia ni. Cek dulu. Iaitu apa dia? Dengan ayat Quran yang kita akan belajar ni. Baru boleh kita tahu, analyse sendiri ya, siapa dia betul, siapa dia salah. Bukan? Ni baru betul. Baru nak sekarang ni, IS betul lah. Dulu Al-Qaeda betul lah. Pakak gila habis. Al-Ma'unah, berasa betul dia ya. Kan? Syiah pun sama. Jadi caranya ialah belajar ni, dengan belajar ni kita akan dapat tahu daripada Quran dan daripada hadis siapa yang benar. Okey? Mana serupa dengan Quran ni betul. Kalau tak serupa, tak kira. IS ke, siapa ke, tak kira. Jadi, ayat ni antara ayat-ayat Quran yang bermula dengan Allazi. Ayat ni. Surah lain ni biasanya start lain, biasanya. Tapi surah ni start dengan Allazi. Allazina kafaru. Start dengan orang-orang kafir tu. Ayat lain macam surah Hujurat tu, ya ayyuhallazina amanu, dia kata gitu. Ayat lain pun ada, ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu ada lah. Ya ayyuhan nas pun ada. Tapi sini ni allazina kafaru, start dengan ayat tu. Start gitu. Yang dia cerita tentang orang yang engkar dulu. Ayat ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru, orang-orang yang engkar. Syataral haqqa inadah, menutup kebenaran yang ada tu dia tutup dengan satu benda yang kufur atau satu benda yang bid'ah. Dia tutup tu. Alladzina kafaru, orang-orang yang engkar. Siapa orang engkar ni? Wasaddu an sabilillah, iaitu orang yang menghalang orang lain daripada jalan Allah. Adalla a'malahum, Allah Ta'ala gugur semua amalan-amalan soleh dia. Semua amalan soleh dia batal semua sekali. Menghalang orang lain daripada sebar agama, dan sebar agama ni atas masjid. Ada satu orang manusia yang sebar agama dalam rumah. Namanya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajar agama di rumah Al-Alqam selama 13 tahun. Mengajar dalam masjid tak boleh. Masjid Haram. Di bumi Malaysia ni ada satu orang nama Jimmy, mengajar dalam rumah juga. Rumah Jima'i. 13 masjid dah kena halau. Tak apalah. Kita berharap kebaikan belaka. Tapi yang menghalau tu, yang menghalang tu, ni Allah Ta'ala kata wasaddu an sabilillah, orang-orang yang menghalang orang lain daripada mengajar agama Allah atau masjid-masjidnya. Menghalang orang lain daripada dengar. Bila dia halang orang yang mengajar, bermakna dia halang orang lain daripada belajar. Maka Allah Ta'ala tidak kata menghalang orang itu daripada mengajar, dia kata menghalang orang lain daripada belajar, dia panggil. Dia tu ambil yang berat tu. Wasaddu an sabilillah, menghalang orang lain daripada jalan Allah dengan cara menghalau guru yang mengajar.
Alhamdulillah, saya berharap moga-moga ada satu orang tadi minta saya mengajar di sebuah masjid dekat sini. Apa? Undang. Dah. Kundang. Sini. Dia dengar saya duduk tabligh sebelah belakang. Sahabat berenam lain. Ni hal lain. Adalla a'malahum, Allah Ta'ala gugur semua amalan soleh mereka. Amalan tak soleh tu memang, kalau gugur amalan tak soleh tu tak betul lah, kan? Gugur amalan tak soleh, gugur dosa, jadi boleh pahala jadi. Tak. Gugur sini amal soleh dia gugur. Ini ayat ni bukan pada macam kalau kat Malaysia ni bukan orang Cina, India bukan. Ni semua ni. Siapa yang orang Cina mana dia ada masuk campur dalam urusan agama Islam? Dah kita tak pergi buat. Kita tak pergi mengajar dia. Salah kita lagi lah. Tapi bila kita buat, ada orang pupuk dia larang. Dan untuk pengetahuan awaknya, pupuk kita sudah mula buat dah. Ajar orang kafir kepada Islam. Start dah. Dan ada dahara masuk Islamnya. Di Ipoh tu mengajar orang Hindu. Jadi kita sekarang ni nak mengajar kepada orang Cina tu. Jadi sekarang ni kita nak cari siapa-siapa yang mu'alaf. Yang mu'alaf Hindu ada, mu'alaf bekas Hindu, mu'alaf bekas Cina, mu'alaf bekas Mak Saleh ke, Tamil ke, supaya datang ke kelas kita, sebab mereka ni kenal mu'alaf lain. Bukan? Jadi siapa punya tanggungjawab ni nak cari mu'alaf ni? Iaitu semua puak-puak kita ni. Semua puak-puak kita ni cari siapa-siapa yang baru masuk Islam tu, ajak dia mari ke kelas kita. Kita akan start kelas kita hari Sabtu di Subang Bistari. Yang malam yang jadual sini lah. Nah, yang jadual mengajar sini tu tetap. Yang jadual tak mengajar sini tu semua mengajar sana. Subang Bistari. Dan hari Sabtu ni nak minta supaya Streamix tu sudah on. Who is responsible? Nobody take the responsibility. So he is absent. So it is a no news. So it is still a no news dia panggil. Jadi apa yang minta tolong confirm tomorrow. You are supposed to know because you are part and parcel of the technology. Spare some time to call, please. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Wa amanu, mereka itu yakin. Beriman situ, mereka tu beriman, percaya situ yakin. Wa amanu maknanya mereka tu percaya. Beriman situ maknanya percaya. Percaya situ maknanya yakin. Bima nuzila dengan wahyu yang diturunkan ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya iaitu Quran, wahyu Quran. Wa huwal haqqu min rabbika. Wa huwal haqqu min rabbihim. Bahwasanya Quran itu benar-benar daripada Tuhan mereka. Kita perlahan sikit lah. Bahwasanya benar-benar daripada Tuhan mereka. Wa kafar anhum sayyiatihim. Allah Ta'ala akan tutupi. Kafara ni tutup. Dia ampun satu. Dia ada dua makna. Satu, ampun dosa. Satu lagi, tutup dosa. Awak nak mana? Hapus. Allah, nak dua-dua ni tak ada klasik. So dia gini, dia ada satunya
Tuhan, awak masuk court case, awak buang kes. Buang kes. Nah, buang kes lah maknanya dihapus lah, maknanya dimaafkan lah, maknanya. Satu lagi buang kes, masuk pergi mahkamah, lepas tu write off, bermakna charge tu tak pernah ada. Mana awak nak? Buang kes, iaitu dipanggil tutup. Tu mana tutup? Tutup, mana tidak ada siapa tahu. Sayanya nak yang tutup lah. Tutup. Ada jasma tak ada jasma pun tutup. Pasal saya bimbang nak jumpa Nabi saya. Nabi saya tengok ada cas ini. Segamnya kan juga kita. Bukan? Kau tak segan jumpa Nabi. Alah, Syah ni dulu ni zakat tak keluar misalnya Syah tu sudah gugur dah, tapi bekas tu ada, saman tu atas dahi tu ada. Nah, nak jumpa Nabi ni, ataupun nak jumpa siapa-siapa, tak malu juga kan. Wa kafara anhum sayiatihim, Allah Ta'ala akan tutupi dosa-dosa mereka. Keburukan-keburukan tu makna dosa lah. Wa aslaha balahum, dan Allah Ta'ala memperbaiki balahum, keadaan mereka. Iaitu baiki macam mana? Iaitu dengan beri taufik hidayah pada hati mereka, dan jadikan hati mereka tu terpaku kepada akhirat. Terpaku pada akhirat. Jadi dia hati tidak condong pada dunia, hati itu condong pada akhirat. Bukan maksud orang tu tinggal dunia, tak. Dia buat kerja dunia, tetapi hati dia tu akhirat. Awak nampak dia macam orang biasa, tapi maknanya dia tidak perlu belaka. Apa yang dia ada tu dia tak perlu belaka. Apa yang dia ada supaya dia dapat pahala yang berganda-ganda di akhirat. Tu ya dia. Awak nampak dia boleh pakai kereta besar ke, rumah besar ke, apa ke, tak kira. Tetapi hati dia tu, bermakna dia ni zuhud dunia dia panggil. Zuhud dunia. Yang buat-buat benda kuburnya, zuhud dunianya, kena pakaian buruk-buruk. Ege tasbih, tasbih. Susah. Tasbih susah. Tasbih besar tekok letak. Itu bukan zuhud tu. Itu macam Hindu, Buddha tu, macam tu. Nabi SAW dianya zuhud harta dia. Harta tu zuhud. Maksudnya Nabi SAW dia memiliki unta yang paling canggih, kuda yang paling canggih. Maknanya Lamborghini dia ada, Rolls Royce ada juga. Gitu. Jet eksekutif ada, tapi duit tak ada. Pasal apa duit tak ada? Memang dia ada duit, tetapi dia berbelanja, bersedekah tak berhenti. Sedekah tak berhenti sampai duit dia tu seolah-olah dia tu miskin, pasal duit cash tak ada. Kita ni lemah lagi dalam hari, lemah benar ni. Buat kita ni yang terpilih ni lemah lagi. Walaupun setengah-setengah tu sudah ada nampak tanda-tanda. Bermakna berkorban untuk agama ni nampak slow ya, slow. Nak yang besar cuma slow. Jadi Allah Ta'ala perbaiki. Nabi SAW, bini-bini dia ni unta besar-besar, unta melek belakang pergi. Bini Nabi ni tak ada harta juga bini Nabi. Nabi beri kepada bini dia makanan untuk setahun. Belanja untuk setahun. Setahun hidup. Beri pagi, petang hari habis duit dia sedekah. Sedekah habis.
Harta ada. Jadi Nabi harta ada, cuma duit cash tak ada. Nah? Nabi ada bela kambing. Ada bela kambing, jadi kambing dia tu bila dia tanyalah mengikut jumlah kambing tu lah. Kambing itu beranak seekor, dia sembelih seekor. Daripada jumlah kambing dia banyak-banyak tu, ada dia upah kan bela lah kambing dia tu. Bila kambing itu beranak seekor, dia pun sembelih seekor. Mana tak jejas jumlah tu. Jumlah tak jejas, boleh seekor, sembelih seekor. Dan Nabi ni biasanya di ahli sufah tu kan, ahli sufah tu, dia banyak sekali bawa balik rumah lah. Orang lain seorang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, tapi dia ya 20, 30 bawa balik makan rumah. Habis harta dah. Orang beriman ialah orang yang infak harta dia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita dalam nak sepak agama ni, sikit lagi saya sudah mula dengan KIA. Sikit lagi kita akan jumpa orang-orang misalnya daripada sabak berenang ni ke, yang nak belajar. Maka kita bawa dia mari ke sini. Kita jaga dia, beri kemudahan dia untuk 2 minggu belajar agama, belajar tafsir Quran ni, kemudian balik. Hantar dia balik pula. Panggil orang lain pula, orang lain. Kita sudah mula dengan seorang. Jadi saya sudah mula dah. Awak tak mula lagi ni. Awak panggil, cari siapa-siapa yang saya ajar dia 2 minggu. Kita pakat tanggung belanja dia hidup selama 2 minggu. Dia ada keluarga, tanggung keluarga dia 2 minggu. Tak boleh. Tak boleh berkorban untuk agama kita. Supaya dia ni balik buat kerja, boleh saya buat agama tempat dia. Tak boleh. Nak tanya ni, Allah selu-melunya lah. Awak cari seorang, siapa-siapa, seorang ke 2 orang ke, yang mana kerja ke dia cuti 2 minggu ataupun seminggu, dia sanggup nak belajar seminggu straight set, maka kita pakak-pakak tanggung belanja dia. Boleh tak? Boleh. Supaya dia boleh balik baiki. Nah, kita ada dah tempat tu. Kita ada start dah tu. Jadi seminggu, kalau seminggu 2 minggu dia mari tu, duduk situ. Duduk situ, bekalan makanan dia, apa semua, transport dia, kita beri laka. Kemudian seminggu 2 minggu habis, hantar balik. Cari orang lain pula. Nah, belajar supun ni, masuk kelas gini juga. Tak ada kata kelas istimewa, kecuali adalah saya akan berilah kelas istimewa ke dia. Lah ke mana? Kalau dia nak sebab agama ni, kita ikut cara Nabi. Nabi buatnya ialah panggil orang-orang daripada seluruh pelosok negeri itu, yang mana yang, dan Nabi nak pergi dia tempat lain-lain kan, nak mengajar semua sekali tak boleh. Maka panggil mereka tu mari. Dan kena pakak-pakak tolonglah. Bukan banyak pun. Allah Ta'ala telah pilih dah awak, maka berilah bantuan kepada orang lain pula. Nah, kena ada azam lah. Kena pakak tanya menanya siapa yang nah. Ni ada orang yang macam di Ipoh tu, nama apa? Nama Saleha. Apa? Salina. Salina ni duduk dengan keluarga dia. Tak nak belajar agama tak boleh, masuk Islam 2 tahun dah. Masuk sendiri. Kok kita tak ada sarah ke dia? Dia tak ada siapa-siapa sarah dia. Dia masuk Islam seorang-seorang dia. Seorang diri masuk Islam. Bukan kahwin pun lagi. Siapa nak kahwin boleh? Dah? Umur 21, 22. Ada gambar saya tak? No, this girl doesn't know anything, you know. Dia patut dia nak mari ke Kuala Lumpur dah ni. Jadi patutnya kita ada orang perempuan sini di mana dia duduklah di antara
buatlah anak angkat kita panggil. Faham? Faham tak saya cakap ni? Dan kita ajar dia 2 minggu. Ajar dia 2 minggu. Maknanya dia kena ambil gaji apa? Unpaid leave lah dia panggil. Supaya mari sini. Segala kos dia tu, bil elektrik rumah dia, sewa rumah dia kena bayar tu. Faham tak saya cakap ni? Supaya dia boleh berpeluang mari belajar. Dia tak belajar lagi ni. Tak belajar lagi ni. Ada yang Kia jumpa di Kuching tu, suami tak masuk Islam lagi, isteri dia masuk Islam, seorang diri juga, orang perempuan Cina, tu Cina. Sekali je lah. Alah, ni lah masalahnya. Now what are we doing? What are we doing? Is there anything you do for your God, for your religion? No? Do you do? Esok we jawab pada saya, boleh? Bolehkah belaka? I'm willing to teach, but tapi semua kena buat kerja lah, panggil lah dia orang tu mari tu, baru saya boleh mengajar, bukan? So somebody had to get hold of Salina and ask her. Saya pergi jemput dia. Bunyi pasal bunyi orang perempuan dia pakai volunteer mana. No, it is very serious. Pasal kita kena selamat dia ni, masuk Islam sendiri dia aja ni. Tak ada siapa ajak, tak ada siapa. Dia duduk dengan mak dia ni. Salahnya makan babi ke apa, kau no? Lepas tu macam mana, kai tudung tak berani pakai. Tak pakai lagi. 2 tahun dah dia. Sembayang sembunyi-sembunyi. Nampak tak? Banyak tersengih punya pasal ada perempuan. Ada. Dzalika bi anna alladzina kafaru. Yang demikian itu kerana orang-orang kafir itu orang kafir itu attaba'ul batil. Mereka mengikuti yang batil. Wa anna alladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman itu attaba'ul haqqu min rabbihim, mengikuti kebenaran daripada Tuhan mereka, iaitu Quran. Yang selain pada yang orang beriman ni, dia belajar selain pada Quran. Kalau Islam dia belajar selain pada Quran. Dia percaya Quran tu tapi dia belajar selain padanya. Jadi patut kena tulis tu. You remember everything that I said? Kadzalika, yang karena yang demikian itu, yadribullahu lin-nasi amsalahum. Allah Ta'ala memberi bandingan kepada manusia, contoh-contoh bandingan orang-orang yang engkau. Baik, kita sambung lain kali ni 11.30. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.